Salam geng, action kali ini kita ada smartphone gaming terhebat daripada ASUS, dikuasakan dengan chip upgrade version Snapdragon 8 Plus Gen 1, design RGB lebih clean, 165Hz refresh rate, ada termin cooling yang dipertingkatkan, 6000 mAh bateri, A3, banyak port, audio jack dan penuh dengan features gaming. So, inilah dia ROG Phone 6. Speed on paper, kita boleh kata kalau ROG Phone 6 ni memang powerful, dikuasakan dengan chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang mana peningkatannya tu 10% lah dari segi dia punya CPU dan juga dia punya GPU. Dan yang paling penting, chip ni direka dengan binaan 4nm buatan TSMC, yang secara teori lah kan, chip ni akan lebih cekap tenaga, more power, better thermal performance. Dari hasil benchmark, skor untuk ROG Phone 6 ni jauh lebih tinggi tau kalau kita comparekan dengan chip Snapdragon 8 Gen 1. Saya try juga running 3D Mark Wildlife Trace berterusan selama 20 minit lah untuk tengok GPU dia perform bila ada pressure. Hasil dia, stability chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 ni jauh lebih baik daripada Snapdragon 8 Gen 1 sekitar 94%. Ok, biggest issue yang ada dekat previous model ROG Phone 5 dan juga chip Snapdragon 8 Gen 1 ni of course dekat suhu dia tu, dia overheat kan. Untuk fix issue tu kan, first kali ASUS dia ubah posisi prosesor dekat tengah. Secara tak langsung membuatkan tangan kita tak rasa panas sangat lah bila gaming, bila suhu meningkat, dan lagi dalam mod landscape. Next, game Cool 6 cooling system yang terbaru ni kan ada ruang warp 30% lebih besar lah untuk kawal suhu, dan ASUS juga tingkatkan thermal structure dengan penggunaan cooling system 360 darjah. Untuk test suhu dan juga prestasi tu macam biasalah, saya try main Genshin Impact, max grafik dan tekanan dan juga enablekan 60fps. Untuk ujian pertama, saya gaming dalam suhu persekitaran yang agak sejuk. Surprisingly, selama 30 minit saya main ni kan, suhu dapat maintain bawah 42 darjah Celsius dengan bacaan frame rate stabil 60fps tanpa saya pakai sebarang aksesoris tambahan. Untuk ujian kedua ni, saya masih guna setting yang sama, rata kanan 60fps enable. Cuma saya tak pasang aircon lah, saya guna kipas kaki macam tu je. Suhu max saya boleh dapat paling tinggi sekitar 45 darjah Celsius selepas 30 minit dengan bacaan frame rate rata-rata dia masih dapat maintain atas 50. Which is kan, kalau compare dengan phone-phone yang saya dah pernah test before ni macam Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro kan, Redmi GT2 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 1, rata-rata memang tak dapat bacaan FPS atas 50. Dan suhu dia pula 5 minit pun dah cecah 45. Tapi untuk ROG Phone 6 ni kan, 10 minit gameplay suhu masih maintain 41 darjah Celsius dan frame rate overall memang sangat-sangat stabil. Kalau drop pun boleh kata kadang-kadang je lah. Kalau nak lagi better, korang boleh pakai aksesoris terbaru Aeroactive Cooler 6 ni dan korang onkan juga mode Frozen. Genshin rata kanan relax je dapat maintain suhu bawah 40 darjah Celsius dengan bacaan FPS memang sangat-sangat konsisten 60fps. Bagi saya kan, dengan ROG Phone 6 ni, ASUS dah berjaya fix lah problem yang ada dekat ROG Phone ni. Gabungan chip baru dan juga teknologi terbaru ni memang sangat-sangat membantu. Dari segi rekaan kan, ROG Phone 6 ni masih membawakan elemen dan juga DNA yang sama ada dekat ROG Phone 5. Kalau korang tengok tu memang nampak clean kan, futuristic design, smooth, glossy finish, panel belakang kaca dan juga sisi logam bulat. Untuk saiz masih sama tau, 6.78 inci. Tapi kalau korang nak pakai case ROG Phone 5, saya dah try, memang tak boleh nak pakai dekat ROG Phone 6 sebab dia punya dimensi tu tak sama. Untuk pegang memang selesa, tapi kalau untuk guna harian, untuk penggunaan harian tu rasanya kurang selesa lah sebab phone ni kan, ROG Phone 6 ni agak besar dan yang paling tak berapa nak shock tu dia memang berat. Panel RGB dekat logo belakang masih dikekalkan, plus ada penambahan RGB dekat tulisan Day to Play dengan 8 mod kelipan lampu dan juga mampu memaparkan 16.7 juta warna. Dekat bahagian sisi kanan ni ada SIM tray dan juga port USB-C untuk charging dalam mode landscape. Dan untuk kegunaan aksesoris pun boleh pakai port USB-C ni lah. Dia tak pakai lagi pin extra macam before ni, bermaksud aksesoris ROG Phone 5 dah tak boleh nak pakai dekat ROG Phone 6.
Dekat bahagian atas memang sangat clean. Dekat bahagian bawah audio jack masih dikekalkan plus ada port USB-C kedua. Manakala dekat kiri ada volume rocker, power button dan juga air trigger. Perbezaan ketara dekat belakang dia ni kan, kalau comparekan dengan ROG Phone 5, modul kamera dia kali ni lebih besar tau. Tapi yang bagusnya bump dia tak setebal kamera, so kalau korang letak atas meja tu masih stabil, dia tak jongkak-jongkit lah. Dan ROG Phone 6 ni juga adalah smartphone gaming pertama yang menyokong IPX4 splash resistant. Beralih ke bahagian hadapan, speed on paper boleh kata semua yang ada dekat skrin ni masih sama macam ROG Phone 5. Dia punya skrin jenis memanjang dengan bezel atas bawah yang tebal untuk front facing stereo speaker, saiz skrin 67 inci, pakai panel Samsung AMOLED dengan resolusi Full HD+. Untuk peak brightness sekitar 1200 nits dan juga pelindungan Corning Gorilla Glass Victus. Peningkatan terbaru yang sus upgrade dekat skrin ROG Phone 6 ni actually dekat dia punya refresh rate tu support sampai 165Hz. Dia juga support 720Hz touch sampling rate dengan touch latency sekitar 23 ms. Since Asus ni kan dia team up dengan Samsung, so screen quality dia tak dinafikan memang cantik walaupun resolusi max Full HD Plus je, tapi warna dia memang vibrant, sedap lah untuk korang gaming dan juga untuk korang lain movie. Korang juga boleh adjust mode screen dekat dalam setting. Sekarang kita akan cuba explore features gaming yang ada dekat dalam ROG Phone 6. First sekali korang kena masuk dekat dalam Armoury Crate. Dekat dalam ni macam korang nampak dipaparkan segala info macam temperature, GPU, CPU, storage dan juga memori. Kalau korang nak customize lagi performance, korang boleh masuk dekat dalam X Mode. Next kat dalam ni ada sistem lighting yang mana korang boleh tukar warna lampu, kelipan lampu dekat sini, depend lah pada korang nak pilih yang mana. Ada banyak sangat yang korang boleh adjust dekat dalam ni. Next, kalau korang scroll bawah sikit ada Adaptive Cooler. Yang mana yang ni aksesoris tambahan lah bila korang pakai Adaptive Cooler dekat belakang, dan korang boleh tukar mod. Ada 4 mod tersedia, ada Game Genie dan juga A-Trigger. Kalau dekat bahagian bawah ni untuk library lah, segala game yang korang install dalam phone ni dia akan masuk dekat sini. Yang ni untuk community. Dan kalau korang masuk dekat bahagian yang ni, dia untuk macam kalau korang download aplikasi tu, game-game ada dekat dalam ni lah. Dia macam Play Store untuk Asus ROG ni. Next, kalau korang nak aktifkan features gaming masa korang tengah gaming pun boleh juga. Korang just swipe saja di bahagian sisi kanan atas ataupun kiri. Yang mana Game Genie dia punya interface kali ni nampak lebih fresh lah. Kalau korang tengok di bahagian atas kanan, dekat sini boleh adjust dia punya sound, boleh adjust dia punya brightness. Dan kalau korang tengok dekat bahagian dynamic, bila korang tekan dekat sini boleh adjust dia punya performance mode. Kalau korang tekan info ni, dia boleh bagi tahu bacaan FPS, bacaan suhu kan. Okey, di bahagian sisi kanan dan kiri ni ada banyak lagi fungsi. Contohnya refresh rate sekarang saya dah aktifkan 165Hz. Untuk real time info, korang boleh aktifkan bacaan FPS secara real time. Ada network switch, navigation block, no alert. Yang lain ni macam biasalah. Di bahagian sisi kanan dekat sini yang special bila korang tekan Edge Tool. So dekat sini kan korang boleh keluarkan aplikasi yang korang nak guna masa korang tengah gaming. Contoh bila kita tekan TikTok dekat sini, korang nampak tak? Korang boleh main game sambil korang boleh tengok TikTok. Memang tak boring lah kan kalau macam korang malas nak main game lama. Next lagi dekat sini speed up, dia akan clearkan RAM. Untuk A-Trigger ada fungsi baru yang mana kalau korang masuk dekat sini, dia ada dekat sini dia panggil dual control. Dan juga boleh pakai dual control untuk gyro. Ini fungsi baru lah. Kalau korang pergi kat motion control macam biasa, untuk cooler button ni bila korang nak adjust, bila korang pakai Aero Active Cooler 6 tu untuk aksesoris tambahan kat belakang dia. Next, apa lagi ada dekat sini, kita akan cuba explore lagi. So kalau korang tengok dekat sini, selain tu dia ada record. Okay, untuk macro ni memang saya agak suka pakai bila saya main Genshin Impact. Yang mana dia akan rakam pergerakan skrin korang buat dan korang boleh replay. Korang tengok So dia akan bergerak tanpa korang sentuh skrin. Memang menarik lah, memang sangat memudahkan dekat sini. Next lagi kita akan tengok apa lagi ada dekat sini. Ada peak mode, lepas tu ada lock touch, crosshair dan juga quick control. So rasanya untuk features yang lain ni lebih kurang macam yang ada dekat ROG Phone 5 jugalah. Dari segi software dah pun menjalankan Android 12 dengan skin ROG UI. Out of the box tak banyak sangat bloatware yang saya nampak. Dia lebih kurang macam store Android. Kalau korang suka customize, ada banyak gila theme yang korang boleh download dekat dalam theme store. Asus juga menjanjikan 2 tahun major update dan juga 2 tahun security update. Speaker dia masih sedap macam previous model juga. Volume dia pun kuat, bass dia pun sedap tau. Senang lah korang nak detect enemy dari arah mana kan. Yang paling saya suka penggunaan front facing stereo speaker ni memang favourite saya lah. Satu lagi, korang juga boleh tingkatkan kualiti audio dia melalui audio wizard dalam setting.
Antara peningkatan lain yang saya nampak dekat ROG Phone 6 ni, main kameranya kali ni dah pun guna sensor Sony IMX766 yang sama macam dibekalkan dekat Nothing Phone 1 OnePlus 10T, which is okay lah untuk sebuah smartphone yang direka khas untuk gaming. Untuk sensor ultrawide dan makro masih recycle teknologi lama. Untuk front camera dia kan, daripada 24MP dia downgrade jadi 12MP. Yang bagusnya saya perasan selfie video dia tu boleh rekod sampai 4K 30fps. Tak banyak lah yang ada fungsi ni. Untuk rakaman video tertinggi boleh rekod 8K, tapi saya lebih prefer pakai 4K 60fps untuk rakaman lebih stabil dan juga untuk jimat storage. Selain tu kan, yang bagusnya Asus ROG Phone 6 ni, dia masih maintain kekalkan 6000 mAh bateri. Rata-rata screen on time saya dapat sekitar 7 ke 8 jam lah untuk casual dan juga untuk gaming. Kalau Genshin non-stop grafik dan tekanan, saya dapat lebih kurang 5 jam tau. Untuk pengecasan masih kekalkan 65W macam previous model. Untuk fully charge dari 0 sampai 100%, saya dapat lebih kurang 40 minit. Untuk features tambahan, ROG Phone 6 ni dia support 5G of course, Wi-Fi 6E, axis linear motor untuk dia punya haptic vibration yang lebih baik, ada 3 mic dan yang paling best ada banyak aksesoris yang korang boleh pakai dekat ROG Phone 6. Untuk harga kan, ROG Phone 6 ni bermula RM3,599 untuk basic model. Untuk lebih banyak lagi info pasal harga, korang boleh check dekat skrin korang sekarang. So geng, apa komen korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.